Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Syukri bin Ahmad. Kami dari Kumpulan 21 Pusat Pengajian Ilmu Kebiasaan akan membentangkan kajian kami bagi HFF 225 Falsafah dan Isu Semasa. Tajuk kajian kami adalah Pencemaran Sungai di Selangor, Impak Aktiviti Perindustrian. Sebelum meneruskan pembentangan kami pada hari ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ahli kumpulan saya yang pertama ialah Nur Aisyah binti Azhar 167501 dan yang seterusnya Nur Amira Ashiki binti Hairul Anwar 160851, Nur Amali Syafiqah binti Muhammad Nazri 161814, Nur Aliana Sira binti Syed Nasir Jamal 161800 dan akhir sekali Nur Aliana Jihad binti Yusof 163793. Sebelum rakan saya memberikan pembentangan, penjelasan dan penerangan yang lebih mendalam mengenai tajuk kajian kami, saya akan memberikan sedikit pengenalan dan mukadimah mengenai kajian kami. Menurut Dewan Bahasa Pelajar edisi yang kedua, alam sekitar merujuk kepada kawasan sekeliling. Alam sekitar merupakan elemen yang penting dalam matlamat pembangunan mampan SDG yang telah diperkenalkan pada tahun 2015 oleh United Nations General Assembly UNGA. SDG bertindak sebagai rangka sesebuah negara merangka polisi bagi kelangsungan rakyatnya yang mampan. Dan polisi ini terdiri daripada pelbagai aspek dan salah satu aspeknya adalah alam sekitar. Kembali semula ke konteks alam sekitar. Alam sekitar berhubung rapat dengan kelangsungan hidup masyarakat. Sebagai contohnya, sungai merupakan punca utama bekalan air di mana sungai membekalkan lebih daripada 80% jumlah bekalan air kepada rakyat menurut Malaysian Water Association 2018. Apabila kita membincangkan alam sekitar, kita tidak boleh lari daripada konteks pencemaran alam sekitar itu sendiri. Disebabkan oleh pembangunan negara dan urbanisasi dunia yang pesat, ia telah menjejaskan alam sekitar kita. Sebagai contohnya, Malaysia telah mengejar sektor perindustrian khususnya yang ditaja atau disokong oleh pelabur asing dengan pangkas serta gigih sejak tahun 1960-an menurut ENV.go. Di sini menunjukkan Malaysia telah berusaha sedaya upaya untuk memajukan negara mereka demi keperluan rakyat mereka sendiri. Tapi disebabkan oleh itu, pembangunan sektor yang berterusan akan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar atau dalam kerjaan kami yang lebih khususnya pencemaran air. Seperti diketahui umum, pencemaran alam sekitar memberikan banyak kesan negatif kepada kelangsungan hidup rakyat. Sebagai contohnya, menurut Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, kualiti udara yang teruk memudaratkan kesihatan lebih daripada 99% rakyat dan menjadi salah satu punca kepada penyakit seperti angin ahmar, kanser, sakit paru-paru dan sebagainya daripada artikel bernama 2023. Apabila kita melihat hubungan di antara pencemaran alam sekitar dan kemajuan negara, kita dapat melihat bahawa pembangunan negara tidak dapat dielakkan disebabkan oleh peredaran massa dan keperluan rakyat yang pesat. Seperti pembangunan serantau bersepadu Selatan Selangor, IDRISS yang telah dilancarkan pada tahun 2023, projek ini bertujuan membangunkan kawasan Selatan Selangor khususnya daerah Sepang dan Kuala Langat menurut artikel dari Khalid 2023. Melalui projek ini, kawasan Selatan Selangor dapat menarik tumpuan dan perhatian pelabur serta membangunkan ekonomi rakyat di kawasan tersebut. Oleh itu, adakah pembangunan negara perlu diberhentikan dalam konteks pencemaran alam sekitar? Kajian kumpulan kami bertumpu kepada di sungai-sungai kawasan daerah Selangor. Kami memilih daerah Selangor kerana daerah Selangor mempunyai kepadatan rakyat yang pesat dan juga mempunyai banyak sektor perindustrian. Selain itu, sungai-sungai di kawasan Selangor juga telah mempunyai banyak artikel mengatakan mereka merupakan kawasan sungai-sungai yang sangat tercemar di Malaysia. Kajian yang telah kami lakukan mempunyai dua objektif yang penting. Yang pertama,
iaitu mengenal pasti dan menganalisis punca-punca pencemaran air daripada kawasan sektor perindustrian di negeri Selangor. Dan objektif yang kedua adalah mengenal pasti dan membincangkan kesan-kesan negatif pencemaran air di sungai-sungai di negeri Selangor. Berkenaan dengan pernyataan masalah, iaitu kemajuan pesat ekonomi negara pada masa kini mendatangkan faedah yang baik kepada peningkatan ekonomi negara pada tahap yang lebih memberangsangkan setanding dengan negara maju di dunia. Namun begitu, kemajuan yang meningkat dalam sektor-sektor seperti perindustrian, pelancongan dan sebagainya telah mendatangkan masalah kepada negara. Hal ini dikatakan demikian kerana kewujudan sektor perindustrian yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan operasi dalam sektor ini telah membawa kepada masalah pencemaran sungai kepada negara kita, terutamanya di negeri Selangor. Menurut Amlir Ayat, kemungkinan pencemaran yang semakin kerap berlaku sejak kebelakangan ini berpunca daripada tekanan yang dialami oleh pihak berindustri. Beliau juga menyatakan bahawa kekangan dan sumber kewangan yang terjejas berkemungkinan membuatkan golongan ini bertindak melupuskan sisa industri dengan menggunakan cara yang paling mudah, iaitu dengan membuang ke dalam sungai. Selain itu, pencemaran yang berlaku di Selangor turut menjejaskan bekalan air bersih bagi kegunaan penduduk Selangor. Hal ini dikatakan demikian kerana terjadinya masalah pencemaran sungai yang berpunca daripada kawasan industri di Negeri Sembilan yang memberi kesan yang buruk kepada keadaan Sungai Semenyih, Sungai Langat di Negeri Selangor. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, usaha sedang dilaksanakan bagi membersihkan sumber air sekaligus memulihkan bekalan air secepat mungkin bagi mengembalikan sumber air kepada penduduk Selangor. Oleh hal yang demikian, penelitian terhadap keadaan pencemaran sungai di negeri Selangor perlu diberi perhatian yang lebih lanjut bagi mengetahui bahawasanya kesan negatif kemajuan ini terhadap pencemaran sungai sebagaimana yang dinyatakan oleh Amlir Ayat dan Datuk Seri Amiruddin Syahri atau sebaliknya. Antara impak-impak pencemaran sungai yang berlaku di sungai-sungai Selangor ialah hidupan akuatik terancam. Pencemaran sungai kita dapat lihat di Sungai Langat. Menurut Esko Pelancongan dan Alam Sekitar iaitu Helosian mengatakan berdasarkan laporan yang diterima oleh Lembaga Urus Air Selangor iaitu LUAS mengenai insiden air berwarna putih dan bau seakan-akan klorin yang dikesan di Sungai Langat. Hasil siasatan mendapati aliran air berwarna putih itu disebabkan oleh terdapat pelepasan efluen daripada SAM iaitu takungan bahan buangan milik sebuah premis kilang. Berdasarkan artikel Malaysia Kini pula, mengatakan lawatan yang dilakukan di sepanjang tebing sungai mendapati sebilangan besar sisa industri bertaburan di kawasan sungai itu. Dan setelah hujan, sisa industri tersebut dibawa lari air masuk ke dalam sungai. Ujian makmal yang dilakukan terhadap sisa bahan berat berwarna gelap menunjukkan ia mengandungi barium, zinc, tembaga dan plumbum. Selain itu, Kumpulan Alam Sekitar Persatuan Tindakan Alam Sekitar Kuala Langat iaitu PTASKL juga telah mengumpulkan sampel air di Pusat Pengambilan Loji Rawatan Air dan keputusan menunjukkan jumlah amonia sebanyak 3.12 mg per liter dan arsenik sebanyak 0.01 mg per liter pada tahap yang telah menimbulkan kebimbangan. Seterusnya, seorang nelayan juga telah membuat aduan dan mengatakan sejak kilang-kilang dibuka, mereka sudah tidak lagi dapat menangkap udang-udang galah, malah ikan-ikan juga semakin kecil. Apabila hujan turun, udang menjadi mabuk akibat dari bahan kimia yang dibuang oleh kilang ke sungai. Aduan tersebut telah dipersetujui oleh Profesor Dr. Maketak Mohamad iaitu pakar bidang kualiti air dan juga merupakan bekas Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Selain itu, kita juga dapat lihat pembuangan sisa kimia juga telah dilakukan di Sungai Penchala yang juga menyebabkan hidupan akuatik ataupun ikan-ikan di sungai itu mati. Melalui siasatan luas bersama beberapa agensi berkaitan, Jalan Profesor Koi K. Kim telah mendapati keadaan longkang keruh dan pelepasan efluen disyaki berpunca daripada kilang yang beroperasi di kawasan tersebut.
pada jarak 165 meter ke Sungai Penchala. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa pencemaran sungai ini yang disebabkan pembuangan sisa kimia di sungai-sungai Selangor ini telah membawa kepada ancaman hidupan akuatik sehingga beribu-ribu ikan telah mati dan hidupan-hidupan akuatik juga telah terancam. Selain itu, impak negatif pencemaran air yang disebabkan oleh aktiviti penerusian adalah dapat menjejaskan kesihatan penduduk. Pembuangan sisa kimia dari kilang-kilang berdekatan Sungai Langat telah menjejaskan kualiti air bagi penduduk Selangor. Menurut Pengerusi Jawatan Kasa Tetap, Pelancongan Alam Sekitar Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Orang Asli iaitu Hi Luo Siang, beliau berkata, permasalahan kualiti air ini berpotensi memberi gangguan kepada operasi loji rawatan air LRA Semenyih. Malah, menurut Kumpulan Alam Sekitar iaitu PTSAKL, menyatakan sekurang-kurangnya terdapat satu kilang sampah besar yang melakukan proses pembuangan sisa kumbahan tanpa adanya sijil penyiapan dan pematuhan CCC yang dikeluarkan oleh Majlis Pemandaran Kuala Langat iaitu MPKL. Kesannya, penduduk Selangor menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bekalan air bersih dari loji rawatan berdekatan, secara tidak langsung penyakit seperti cirit-birit, gatal-gatal pada kulit dan taun semakin merebak dalam kalangan penduduk sekitar. Selain itu, kesan negatif pencemaran air adalah akan meningkatkan kos rawatan air dan penyelenggaraan yang perlu dikeluarkan oleh pihak kerajaan negeri. Menurut pensyarah Sains Bumi dan Alam Sekitar dari Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Prof. Madya Dr. Azhar Abdul Halim, sungai-sungai di Lembah Kelang telah mencapai tahap tepu yang menjadikannya lebih sensitif terhadap pencemaran. Hal ini disebabkan oleh pembuangan sisa industri yang tidak terkawal di sungai terlibat. Hal ini dibuktikan melalui Engku Syariful Azni iaitu wartawan Sinar Harian mengeluarkan laporan terdapatnya pihak yang tidak bertanggungjawab menceroboh rizab Sungai Langat untuk membuang sisa kimia ke dalam sungai tersebut. Kesannya, pihak kerajaan terpaksa memasang alat perangkap sampah, merawat air yang tercemar melalui kaedah saintifik dan memberi upah kepada pekerja-pekerja yang terlibat. Sebagai contoh, Air Selangor memaklumkan bagi proses pencairan dan flushing bahan pencemaran yang terdapat di dalam Sungai Selangor, tindakan segera dilakukan dengan melepaskan air secara graviti dari Horas 600 sebanyak 285 juta liter sehari dan pelepasan air mentah dari empangan sebanyak 800 juta liter sehari. Jelaslah bahawa pencemaran air pastinya merugikan semua pihak dari segi masa, wang dan tenaga. Contoh sungai lain yang tercemar di Selangor ialah Sungai Sembilang yang dikatakan berada pada kelas 5 iaitu paling teruk tercemar. Punca yang menyebabkan Sungai Sembilang berada pada kelas 5 tercemar adalah disebabkan oleh sisa buangan beberapa kilang getah dan makanan yang terletak sepanjang muara sungai dalam lingkungan 8 km. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeram, Datuk Harrison Hassan, menyatakan bahawa laluan air ke muara Sungai Sembilang ini melalui kawasan-kawasan seperti kelapa sawit, kilang, perumahan dan tanaman penduduk. Oleh itu, sisa yang dikeluarkan dalam aliran yang sama menjadi punca kepada pencemaran yang dihasilkan itu terkumpul. Pencemaran juga berlaku kerana dikabarkan pada April lalu, kira-kira 100 orang pekerja yang terlibat dengan syarikat subkontraktor mendirikan penempatan di kawasan pengawasan Worldwide Landfills yang merupakan tapak pelupusan sampah dan bahan buangan domestik. Akibat penempatan ini, Ketua Operasi Pusat Pelupusan Nur Hazma Muhammad Hashim mengatakan mereka dalam usaha untuk mengambil tindakan sepenuhnya untuk memindahkan pekerja tersebut bagi mengurangkan punca kepada pencemaran Sungai Sembilang. Enapan yang tercemar ini terperangkap di dasar sungai terlalu lama, kira-kira 10 tahun. Air sungai yang dibiarkan tercemar dan tiada faktor pencairan atau asimilasi menjadi punca kepada paras kandungan amonia dan bahan oksigen terlarut, berada di paras tinggi dan seterusnya menukarkan air sungai dari jernih menjadi hitam dan berbau. Jadi daripada punca-punca tadi, timbullah kesan negatif yang berlaku disebabkan pencemaran di Sungai Sembilang. Pertama, ia menjejaskan punca pendapatan komuniti nelayan dan penduduk di sekitarnya.
Utusan Malaysia terdahulu melaporkan lebih 60 nelayan yang mengusahakan ternakan kupang di muara sungai mengalami kerugian sehingga mencecah RM200,000 semusim. Ujar Jalan Muhammad Noor, iaitu salah seorang nelayan tradisional yang berpangkalan di Jati Nelayan Sungai Sembilang, setiap kali air laut surut, air sungai yang berwarna hitam dan berbau mengalir keluar ke muara dan melalui kawasan tapak Semayang Kupang. Nelayan-nelayan ini terpaksa keluar dari kawasan yang dicemari dengan air kotor tersebut dalam lingkungan 1 hingga 2 kilometer untuk menangkap ikan. Memetik dari faktor penempatan pekerja di kawasan worldwide landfills, impaknya ialah pelepasan kotoran kerana kedudukan mereka terletak di sebalik dinding diperbuat daripada zinc yang memisahkan kawasan tapak tersebut dengan Sungai Sembilang. Ini telah menyebabkan air jernih bertukar menjadi berkeladak. Dalam masa yang sama, kesan yang ketara membelenggu penduduk di kawasan tersebut ialah kita dapat lihat pemulihan sungai ini akan mengambil jangka masa yang panjang dan melibatkan kos yang tinggi untuk membuat penggalian tanah. Maka, buat masa ini, mereka terpaksa hidup dalam keadaan sebegitu sehingga keadaan sungai diperbetulkan oleh pihak berkuasa. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa sektor perindustrian membawa kesan serius kepada pencemaran sungai di negeri Selangor. Hal ini dikatakan demikian kerana kenyataan tokoh seperti Amlir Ayat, Datuk Seri Amiruddin Syahri dan Hee Loy Sian memberikan gambaran mendalam tentang realiti yang dihadapi oleh penduduk negeri Selangor yang terpaksa menghadapi dan mengharungi masalah ini. Penemuan utama kajian memperlihatkan bahawa pembuangan sisa industri yang tidak terkawal merupakan sumber utama pencemaran sungai serta turut memberi akibat yang serius kepada kehidupan akuatik dan kesihatan penduduk Selangor. Sebagai tindak balas kepada penemuan ini, tindakan segera diperlukan bagi menangani masalah ini daripada berterusan. Oleh itu, pemantauan ketat industri, pengukuhan peraturan dan usaha untuk memulihkan ekosistem adalah keutamaan yang perlu diberikan oleh pihak berkuasa dalam menangani masalah pencemaran sungai. Selain itu, kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar perlu ditingkatkan melalui inisiatif pendidikan dan kempen kesedaran awam. Ini penting bagi memastikan pemeliharaan alam semula jadi dan kebajikan masyarakat setempat sentiasa terjaga. Ia juga penting bagi menonjolkan penyertaan aktif pihak berkuasa, industri dan komuniti dalam menangani isu ini. Kerjasama erat antara semua pihak adalah kunci untuk melaksanakan tindakan yang berkesan dan mapan. Justru itu, tindakan segera bagi meluaskan kesedaran dan kerjasama semua pihak sebagai langkah utama dalam menangani pencemaran sungai di Selangor secara holistik dan cekap perlu dipantau dan digiatkan lagi demi kesejahteraan bersama. Berikut merupakan bibliografi dan juga yang kami gunakan dalam kajian ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.